Don't forget to subscribe and click the bell icon. Like our videos. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna khairul kalam kalamullah wa ahsanu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja milik Allah Rabbul Alamin yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki pada kita, dan dia juga yang menganugerahkan zuriat kepada kita, kesihatan pada kita, dan akhirnya kepada Allah juga kita akan kembali. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk membimbing manusia, mengajar kita bagaimana nak hidup sebagai seorang Muslim yang muttaqin, dan akhirnya supaya kita mati dalam Islam. Alhamdulillah, kita selalu berkumpul dari masa ke semasa ialah kerana kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Di antara satu jalan untuk kita mendekati Allah ialah kita selalu berdoa, berzikir dan menambah ilmu. Kita akan mulakan majlis kita dengan doa, ya, khusus untuk ya, anak tuan rumah kita yang insya-Allah tak lama lagi akan mendapat zuriat, ya. Dia akan melalui persalinan insya-Allah, Azrin Sonia binti Kamaruddin. Di waktu yang sama kita tidak lupa untuk nak doakan seorang ibu nama Hamina Hasan dan menantu dia juga Muhammad Zain Ali. Ini jemaah-jemaah kita mungkin kita tak kenal, tapi kebetulan kita dalam satu majlis yang baik, kita doakan sekali untuk yang telah saya sebut tadi. Allah ingatkan kita, ud'uni astajibu lakum, memohonlah kepadaku supaya saya perkenankan doa kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita juga, falyastajibu li wa yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Orang berdoa perlu selalu mempunyai niat, ya, ingin buat benda-benda yang Allah suruh. Artinya doa lebih mudah dimakbulkan oleh Allah apabila apa yang Allah suruh kita buat, kita buat. Dan kita yakin bahawa Allah akan terima doa kita. Sama-sama kita ikhlaskan doa kita untuk Azrin Sonia binti Kamaruddin, Hamina Hasan dan Muhammad Zain Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-uzma. Anta syafi' la shifa'atun illa shifa'u ishfihim ya Rahman ya Rahim. Ya Jalil Jalali wal Ikram. Rabbi yassir lahum wa la tu'assir lahum, khasa Azrin Sonia binti Kamaruddin ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika nastaghis.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha mulia, sifat-Mu yang maha agung dan sempurna, kami mohon dalam majlis ilmu hari ini supaya Engkau mudahkanlah segala urusan yang akan dihadapi oleh hamba-hamba-Mu yang telah kami sebut nama mereka, yang Engkau lebih mengetahui daripada kami, ya Rahman ya Rahim. Kita tak lupa untuk mendoakan untuk Hasrin Sonia binti Kamaruddin. Mudahkanlah untuk dia mendapat zuriat yang salihin atau salihat, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tambahlah kesihatan kepada dia dan mudahkan orang yang akan menguruskan, ya, persalinannya, ya Rahman ya Rahim. Ya Jal Jalali wal Ikram. Jadikanlah anak itu anak yang sehat walafiat, salihin wa salihat, qanitin wal qanitat, wa zakirin Allah wa zakirat. Tambahlah, ya Allah, kesabaran kepada ibunya dan keluarganya untuk menerima amanah yang baru, ya Rahman ya Rahim, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka yang Engkau wajibkan ke atas mereka untuk membimbing hamba-hamba-Mu supaya jadi hamba-Mu yang salihin dan salihat. Ya Allah, di waktu yang sama di antara kami ada yang uzur, Engkau yang maha mengetahui, Kau tetapkanlah iman mereka supaya mereka redha dengan kesakitan yang mereka lalui. Dan Engkau terimalah segala amalan dan doa mereka dan ampunkan akan dosa-dosa mereka, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tetapkan iman mereka dengan kesakitan yang mereka lalui, ya Allah, supaya akhirnya apa juga yang Engkau takdir ialah husnul khatimah. Ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghis. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu ingat pada Engkau dalam keadaan senang atau susah. Tidak lalai, ya Allah, dan tidak pula kufur kepada nikmat-Mu, dan jadikanlah kami hamba-Mu dan anak-anak kami, cucu kami, hamba yang salihin dan salihat, yang bersyukur kepada segala nikmat-Mu, ya Rahman ya Rahim. Ya Jal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Kita selalu memulakan majlis ilmu kita dengan khutbatul hajah. Kenapa khutbatul hajah itu penting? Saya tidak pernah rasa jemu untuk ingat kembali, kerana kita adalah manusia yang banyak kelemahan. Yang mana khutbatul hajah, Nabi selalu nak ingatkan umatnya supaya jadi umat yang bersyukur. Kesihatan, keamanan, khususnya kita semua dalam keadaan Islam. Sedangkan banyak manusia yang masih tidak beragama Islam. Apalagi kita ada panduan hidup, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Ramai manusia, hatta orang yang beragama Islam, tapi sudah hilang panduan hidup. Walaupun dia Muslim, tapi cara hidup mereka tidak lagi berpandukan kepada wahyu dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik jalan yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam ucapan kita, kita minta. Dalam perbuatan kita, kita tak ikut. Itu yang dikatakan cakap tak seperti bikin. Kita mau supaya Allah bagi petunjuk, bimbing kita, tapi kita tak mau ikut. Selepas solat saja kita lupa apa yang Allah perintah ke atas kita. Dosa kita ini boleh dikatakan dosa harian, ya. Kerana tiap-tiap hari kita langgar perintah Allah. Tiap-tiap hari kita akan, ya, buat apa yang Allah tak redha. Walaupun kita tahu itu kelemahan kita. Kalau kita selalu minta ampun, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Dan cara kita nak tahu Allah ampun dosa kita tidak,
dia ada beberapa tanda. Antara satu tanda ialah kita punya dosa ada berkurangan. Kalau dulu kita mengata orang 1 jam, 1 hari. Sekarang kita mengata juga, tapi mungkin setengah jam. Nanti lama-kelamaan kita tak mengata orang lagi. Dia ada kekurangan itu ya. Itu tanda. Setiap benda itu ada tanda. Tapi kalau kita dulu mengata orang 1 jam, kita minta Allah ampun dosa kita. Tapi selepas tu kita tambah 1 jam setengah. Itu tandanya doa kita sudah tidak diterima. Ya. Kerana apa? Kerana Nabi dah ingatkan umatnya, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu baik. Kalau kamu tidak baik, dia tak terima. Kita boleh berdoa, kalau makan kita tak jaga, minum kita tak jaga, pakaian kita tak jaga, berarti tak jaga supaya benda itu semua datang dari hasil yang halal, maka doa kita susah diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Kita juga minta Allah membantu kita kerana kita tahu kita banyak kelemahan, dan cara kita nak tahu kita dibantu oleh Allah atau tidak ialah kita mempunyai sifat suka menerima peringatan, suka dengar nasihat. Kadang-kadang nasihat datang dari suami kita, kita dengar. Kalau yang baik. Nasihat datang dari anak, kita terima. Nasihat daripada kawan-kawan sebaya dan kita terima. Itu tanda kita sedang menuju kepada yang lebih baik. Ya. Kita ada kelemahan. Tapi bila kita ada kawan yang baik, yang suka bantu kita dan kita terima tegurannya, itu tanda kita sudah mulai ada peningkatan. Tapi kalau kita masih tidak lagi, ataupun kita tidak suka mendekati orang baik-baik, kita akan semakin jauh daripada Allah, dan kita akan jadi lebih lemah daripada sebelumnya. Contohnya kalau iman kita lemah, kita dekati orang yang lebih kuat imannya. Ilmu kita kurang, kita dekati orang yang berilmu. Amalan kita ini memang on-off selalu, kita dekati dengan orang yang selalu on. Lama-lama kita pun on. Dia jadi begitu. Suasana membantu. Dan kita juga minta supaya Allah membantu perbaiki hati kita. Kita tahu banyak masalah timbul dari hati. Hati kita bukanlah kecil sangat, tapi kita cepat kecil hati. Ya, hati kita semua saiz lebih kurang sama. Ya. Bagaimana hati boleh jadi kecil, bahasa ini mungkin kita tak tahu datang dari mana. Mungkin kerana kita ini suka layan benda-benda yang kecil. Ya, benda-benda yang kecil-kecil remeh-temeh itu yang kita nak kutip. Itu kita jadi hati kecil lah. Kita hati besar ini kita layan benda-benda yang besar. Nabi pernah ingatkan umatnya, innallaha yuhibbul ma'aliyal umur wa yaqra'u safsafaha. Allah sangat suka pada mereka yang mementingkan urusan-urusan yang besar, yang penting. Dan Allah tak suka orang yang perkara kecil dibesar-besarkan. Allah tak suka. Kerana hidup di dunia ini tak boleh lari daripada ujian. Ya, macam-macam masalah akan datang. Kalau kita nak didik anak contohnya, perkara yang paling besar dalam pendidikan ialah kita ajar anak kita, ingat anak kita, jangan kita syirikkan Allah, wahai anak. Apa yang kita nak buat, mana kita nak pergi, kita mesti ingatkan anak kita, la tusyrik billah. Inna syirk la zulmun azim. Ini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Wa qala Luqman libnihi, ya bunayya. Allah cerita dalam surah Luqman, mengandungi hikmah yang luar biasa. Luqman ingatkan pada anak pertama sekali, ini dalam pendidikan Islam.
Jangan syirikkan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, la tusyrik billah wa in huriktum aw qutiltum aw sulibtum. Ketiga-tiga ini yang Nabi sebut kita belum alami lagi. Anak kita belum alami lagi. Hadapi lagi. Katanya Nabi, jangan syirikkan Allah walau kamu dibunuh, disalib, dibakar hidup-hidup. Jangan syirikkan Allah. Di zaman Nabi ada kisah. Ada seorang anak yang telah Islam. Ibunya sebelum dia masuk Islam, ada kawan-kawan yang lain sudah masuk Islam. Ibu pesan ke anak, wahai anakku, kau jangan jadi macam mereka. Tinggalkan agama orang tua kita. Lalu dengan takdir Allah, anak itu masuk Islam. Bila dia tahu anak itu masuk Islam, sebagaimana apa yang kadang-kadang diugut oleh orang sekarang, apa yang berlaku di zaman Nabi berulang di zaman kita. Mungkin kita tak tahu, tapi kita hadapi bila orang nak memeluk agama Islam. Bila ibu itu tahu anak itu masuk Islam, apa yang berlaku di zaman Nabi, ibu itu cakap dengan anak, kalau engkau tak keluar, saya tak akan makan, saya tak akan minum. Selagi you tak keluar, selagi itu saya tak makan, saya tak minum. Akhirnya ibu itu, anak itu kata, wahai ibu, saya tak akan tinggalkan agama saya. Oleh kerana anak itu berpegang kepada akidahnya, ibunya berpegang kepada janjinya. Tak makan, tak minum. Satu hari, dengan harapan anak itu boleh berubah. Anak tak berubah. 2 hari, tak makan, tak minum. 3 hari, anak pun susah hati kan. Kita kalau ibu dah begitu, dah lemah, ya. Tapi Allah perintah, walaupun mereka tidak beriman, wasahibul huma ma'rufa, kamu mesti buat baik kepada mereka, hormat mereka, sayang mereka, bantu mereka. Itu diperintah. Ya. Jadi akhirnya dia bilang ke ibu dia lagi, wahai ibu, makanlah, minum. Walau ibu hidup 1000 tahun pun, ya, dan tak mau makan, tak mau minum, saya tak akan tinggal agamaku. Tapi makanlah, minumlah. Sekarang anak itu tunjuk contoh yang baik. Bahawa dia sayang, bukan dia akan tinggalkan ibunya. Bukan dia akan putuskan silaturahim dengan ibunya kerana dia memeluk agama Islam. Tidak. Dia tetap anaknya. Bahkan sekarang dia lebih baik kepada ibunya. Lebih jaga ibunya daripada sebelumnya. Akhirnya ibu dia tengok anaknya, bukanlah anak itu sudah lupa kepada dia ke, tak mau duduk dengan dia lagi ke, menjauhkan diri ke, menghina ibunya ke, tidak. Dengan izin Allah, ibunya terus mulai makan dan minum. Kita boleh ikut orang tua kita selagi orang tua tak suruh kita syirikkan Allah. Inna syirk la zulmun azim. Allah guna istilah ini yang umumnya kita tak faham. Allah kata syirik ini satu kezaliman yang paling besar. Allah guna kalimah zulm azim. Dosa-dosa yang lain Allah sedia maafkan kita. Kita pernah lihat kisah-kisah orang sebelum, ya, kita ini zaman Nabi yang diceritakan oleh Nabi. Contohnya seorang sahabat pernah nak meninggal, lalu ditanya, apakah kebaikan yang engkau pernah buat? Dia kata, satu pun tak ada.
Satu kebaikan pun tak ada. Tapi yang saya ingat, kebetulan orang itu orang yang ada harta. Bila orang meminjam daripada dia bagi pinjaman itu. Kalau orang itu orang yang mampu, dia lewat bayar apa yang dia hutang, dia tak pernah menyusahkan orang itu. Dia bagi masa lagi, tempoh yang lebih lama, lebih panjang untuk memudahkan dia bayar balik hutang. Dia tak hantar alung lah. Dia tak hantar orang datang ugut kita, tidak. Dan kalau orang itu yang berhutang itu susah, saya maafkan dia. Saya anggap itu sedekah. Kerana saya suka memudahkan urusan orang. Allah bagi tahu kepada dia, kalau begitulah sikap engkau, saya lebih berhak, saya lebih berhak kasihan dan maafkan engkau, dimasukkan ke dalam syurga. Dengan syarat jangan syirikkan Allah. Kita sayang anak, kita besarkan anak daripada kecil. Tapi masalahnya, kita jarang didik anak kita untuk menguatkan akidahnya. Kita hanya ajar anak kita fardu ain. Ya, kita ajar. Semayang, ambil wudu, baca Quran, khatam Quran, kita ajar. Tapi kita jarang mendidik anak kita supaya mempunyai akidah yang mantap. Akhirnya, bila kekuatan akidah tak ada, dia mudah terpengaruh dengan suasana bila dia besar. Apalagi kalau dia jauhkan diri dari kita. Dia duduk jauh, asrama, luar negara. Tak jumpa kita lagi. Siapa nak tengok? Dia semayang ke tidak? Mungkin dia semayang. Tapi solat tak menjamin seseorang punya akidah. Mengaji Quran sudah terbukti di negara kita. Bukan jauh. Di negara kita juga telah terbukti. Orang yang telah keluar dari Islam sudah khatam Quran, hafal Yasin, dah semayang, dah puasa, dah pakai hijab. Akhirnya semua dia tinggal. Apabila dia hijrah ke negara luar, belajar di negara luar, terpengaruh dengan suasana luar, dia sudah tidak mengaku dirinya seorang Muslim. Telah berlaku. Bila ditanya, ngaji tidak? Ngaji. Khatam Quran, hafal Yasin, juz ammah hafal. Tapi bagaimana orang yang begitu boleh akhir dengan keluar daripada agama? Sebab itu ayat yang saya selalu guna, satu peringatan daripada Allah kepada Nabi, Nabi kepada sahabat, sahabat pada tabi'in, tabi'in pada tabi'in, sampai sekarang. Setiap Jumaat, imam pun baca, khatib baca. Wahai orang beriman, jaga iman kamu dengan ketakwaan. Ittaqillah. Berarti iman tadi belum selamat kalau tanpa takwa. Kadang-kadang kita rasa kalau hafal rukun iman dah okey. Tanya anak, rukun iman berapa? 6. Tanya balik, 6 tu yang mana? Lupa. Anak kita pun lupa. Kadang anak tak lupa. Mak bapak pun lupa. Okay. Pasal kita tak pernah dimantapkan dengan masalah keimanan. Oh, dia kata percaya pada Allah. Bagaimana nak percaya pada Allah? Kita pun tak tahu. Percaya pada malaikat. Bagaimana nak percaya pada malaikat? Percaya pada kitab-kitab. Apa makna percaya pada kitab-kitab? Percaya ada nama kitab ini. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Itu saja. Tapi kerana percaya apa juga yang terkandung dalam kitab itu adalah benar. Yang dulu benar. Yang sedang benar. Yang akan datang pun benar. Kena ada kepercayaan itu. Ya. Percaya pada Nabi-Nabi.
adalah nama Nabi yang saya ingat. Adam lah ingat, Noah saya ingat, Abraham saya ingat. Apa artinya percaya pada Nabi? Nabi itu ada. Tak cukup. Kalau you percaya pada Nabi itu, Nabi Muhammad sebaik-baik utusan Allah, sebaik-baik contoh, kamu kena kenal pribadi dia. Kamu kena kenal sikap-sikapnya. Sidik, amanah, tabligh, fatana, sekorang-korang. Ramai orang Islam tak kenal. Hanya tahu Muhammad saja. Nama dia disebut, selawat pun tidak, contohnya. Pasal dia tak kenal. Begitulah terusnya pada akhirat. Berapa ramai orang ajar kita tentang akhirat? Sedikit sangat. Semua sibuk dengan dunia. Kita hanya cakap dengan anak pun pasal dunia. Jarang kita ingatkan dia tentang kematian. Jarang kita ingat tentang al-akhirah. Mula-mula dakwah Nabi ialah akidah akhirat. Akidah akhirat. Akidah di sini, akhirat masa depan. Kerana bila akhirat, dunia ini sudah ada akidah yang betul, akhiratnya selamat. Man kana yu'min billah wa yaumil akhir. Man kana yu'min billah wa yaumil akhir. Man kana yu'min billah fal yaumil akhir. Satu hadis diulang. Kata Abu Hurairah, Nabi ulang 3 kali. Siapa beriman pada Allah dan al-akhirat. Siapa beriman pada Allah dan akhirat. Sebab itu, iman dan akhirat tidak boleh dipisahkan. Kita iman pun tak mantap, akhirat pun jarang kita sebut. Kita yang tahu tentang kehidupan, setahun akan datang, 2 tahun bagaimana, 5 tahun bagaimana. Itu yang kita ingat. Sebab itu, satu perkara yang perlu kita mantapkan sekarang, memastikan bahawa anak kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya dia tidak mati, sehingga dia telah menyerah diri pada Allah. Berarti jadi seorang Muslim. Itu yang Allah akhir ayat itu. Iman dulu, ikutin takwa. Kemudian Allah ulang balik kepada yang paling minimum, Muslim. Muslim itu paling minimum. Yang paling tinggi, muttaqin. Dia ada peringkat tu kan, Muslim, mukmin, muhsinin, muttaqin. Kalau muttaqin, you hantar dah dia ke mana? InsyaAllah selamat. Kalau sudah ada takwa, dia boleh pergi mana? Sahabat-sahabat semua boleh pergi mana? Dan dia akan kembangkan Islam kerana dia ada takwa. Kita pula tak mampu berdakwah. Sebab itu, kita diperintah oleh Allah sebagaimana Luqman perintah kepada anaknya. Supaya jangan syirikkan Allah. Itu kita kena cek lah pakaian anak. Kadang dia pakai design, ada salib. Kenapa? Kawan kasih. Kawan kasih kah? Kita beli kah? Ini bukan kita punya. Ini bertentangan dengan akidah kita. Bukan. Kita orang Islam. Saya contoh satu lagi. Dalam surah Luqman juga, ya, selepas diingatkan supaya anak jangan syirikkan Allah, supaya dia berlaku baik, ihsan kepada ibu bapa. Ini pendidikan yang perlu kita didik. Tanamkan dalam jiwa anak kita dari kecil. Hormat orang tua. Dan beriman. Hormat orang tua. Bagaimana cara hormat orang tua? Bila orang tua panggil, mesti menyahut. Ini orang yang hormat. Ramli. Okay. Ya, Mak. Begitu. Ini Ramli. Silent. Itu yang kita minyak darah pun naik tinggi. Bukan. Bukan kita tak tahu dia ada di bawah. Bukan dia pekak. Tapi dia buat pekak. Memang sakit. Ya. Anak perempuan pula. Tak perlu kita panggil. Kalau kita panggil, ya Bu,
Terus dia datang. Apa yang saya boleh buat, apa yang ibu mau saya bantu, lega kita kan. Ada anak-anak yang begitu sekarang? Susah juga kan. Kenapa kita sayang anak? Tak pernah panggil anak bantu kerja kita. Kerana sudah ada pembantu rumah. Elok ada pembantu rumah, bukan tak boleh. Untuk bantu-bantu yang lain. Tapi kita kena biasakan didik anak supaya kalau saya ada di dalam dapur, panggil khususnya perempuan. Datanglah ke dapur, belajarlah sikit. Bukan. Ini kalau tak lama dah kahwin nanti, masak pun tak erti. Bagaimana nak jaga suami? Bukan. Suami selalu nanti pizza lah, Kentucky lah. Lama-lama hilang. Kasih sayang anak mertua pun kata, apalah menantu aku ini. Masak nasi pun tak tahu. Ini contoh. Ini masalah. Kita ingat okey. Tapi ini satu masalah. Kalau dia pandai masak, Masya Allah. Ya. Pertama sekali, suami suka duduk rumah. Ya. Tandanya, kita tengok suami suka dan makanan kita, tengok saiz dia. Selalu orang selepas kahwin, Alhamdulillah, dia tambah, weight dia bertambah. Itu tanda dia syukur. Dia suka makanan, masakan isterinya. Ya. Kalau suami selalu kurus, selepas kahwin lagi kurus, ini on diet punya suami lah. Bukan. Kadang-kadang on diet pasal makanan tak sedap. Bukan. Ini contoh lah. Kita kena didik anak supaya hormat orang tua. Caranya, apa yang kita suruh, dia tak pernah kata no. Ya bu, kita pun tak bebankan anak buat apa yang sepatut dia saja. Kan? Kadang-kadang saya pun terkejut tengok ada budaya, anak sudah 40 lebih tahun. Tapi kebetulan belum kahwin. 40 lebih tahun. Anak duduk tempat lain. Orang tuanya duduk tempat lain. Tapi orang tua dia selalu ingat kepada anak. Mungkin dalam 2 minggu, sebulan sekali datang ziarah anak. Tengoklah kain baju anak. Berlungguk satu tempat. Bawa lah balik. Buat laundry. Bukan hantar laundry. Laundry, mak yang buat laundry. Serika semua. Hantar balik. Ya. Saya kata, saya teringat. Umur 9 tahun kita dah basuh kain baju kita sendiri, kasut sekolah sendiri. Kerana mak kata itu pakaian kamu, you tak basuh, itu you lah yang akan menghadapi sekolah, bukan saya pergi sekolah. Kalau kotor, biar guru ajar you. Dulu, mak bapak bekerjasama dengan tok guru. Senang. Kalau dia kena pukul sana, you balik komplain, kena pukul lagi. Sekarang tak boleh pula, sayang anak. Sampai anak itu jadi lembek satu macam. Itu tak bagus. Dia kena tahulah buat kerja. Contoh dia. Jadi kita kena dalam pendidikan Islam, surah Luqman, satu surah yang cukup cantik tentang bagaimana nak didik anak. Apa yang perlu diberi keutamaan akidah dia. Supaya dia tidak mensyirikkan Allah. Ya. Contohnya kadang anak kita tak tahu rezeki itu Allah yang bagi. Dengan rezeki kita yang bagi, Allah yang bagi. Setiap kali kita bagi, ingat anak, ini Allah yang bagi tak? Hanya melalui ibu. Hanya melalui ayah. Ya. Kalau Allah tak bagi kepada kita, kita pun tak boleh bagi pada engkau. Jangan lupa bersyukur. Gunalah benda itu dengan baik-baik. Ini contoh kita kena supaya jadi anak itu bersyukur selalu. It's important. Ya. Yang ketiga, ini masalah akhlak. Mula syirik
dengan Allah. Jangan syirikkan dengan Allah. Kedua, dengan ibu bapa. You mesti hormat, muliakan ibu bapa. Kalau ibu bapa panggil, jangan kata, saya tak ada masa. Jangan. Kalau anak panggil kita lah, kita respon tidak. Umumnya kita respon. Hanya anak jarang panggil kita. Khususnya bila dia ada duit, ada kredit card, dia jarang panggil kita. Dia bounce saja kredit card dia, dia panggil lah. Dia panggil siapa yang buat kredit card untuk dia. Ini contoh. Tapi jarang. Cuba kalau kita panggil, dia datang. Kalau kita panggil nak tengok cucu, dia pun datang. Gembira kita dapat lihat anak dan lihat cucu. Contohnya. Tak boleh anak bagi alasan, saya tak ada masa ibu. Ini contohnya anak itu ada masalah. Tapi masalah anak ada dua. Anak laki dan anak perempuan. Anak perempuan ujian dia lebih berat. Kalau dia sudah kahwin, dia nak balik rumah, dia kena minta izin suami. Dia kena minta. Itu beza dengan anak laki. Anak laki, dia tak payah minta. Dia boleh arah supaya isteri dia pergi. Bawa anak. Itu bezanya. Kalau anak perempuan, sebab itu kita kena pasangkan anak perempuan betul-betul. Kalau nampak dia ada minat, hasrat untuk kahwin, janganlah kita lewatkan. Janganlah kita kata nanti dia cari sendiri. Atau kawan recommend. Itu saja. You tak cepat, orang lain pula recommend. Recommend yang baik, alhamdulillah. Kalau recommend orang yang tidak pula beragama Islam, tapi lawa. Duit pun ada, profesional. Apa nak jadi? Apa nak jadi kepada anak perempuan kita? Dia boleh keluar. Kalau waktu cuti, dia keluar sendiri. Satu hari tak balik. Kemana dia pergi? Kita pun tak kisah. Itu semua tanda-tanda dia dah habis. Ini penting yang perlu kita beri perhatian. Akhlaknya, gerak-gerinya. Kalau waktu pejabat kita tahu, time ini dia pergi, time ini dia balik. Kan? Kalau dia tak balik pun sebelum dia kenal dengan orang lain, dia akan lewat mungkin 1-2 jam. Akan dia panggil. Dah kenalan, ada kenalan, dia dah balik pukul 11 malam. Kita ada CCTV tak dalam rumah? Ada kan? Ada baik juga kan nak cek. Siapa hantar dia balik? Dia balik dengan Grab ke? Kadang-kadang kan. Itu semua satu isyarat bahawa anak kita semakin jauh daripada kita. Kalau dia tak hormat ibu bapa, apa yang kita cakap dia tak respon, dia respon kepada orang lain lebih, itu tanda there is a problem. Cepat bertindak. Tapi kalau ada iman tadi, dia jaga. Dia jaga nama baik dia jaga nama baik orang tuanya. Kerana di mana dia pergi, dia bawa nama orang tuanya. Kalau polis tangkap, anak siapa? Ada bin kan? Ada binti kan? Dia tak kenal nama ibu, tapi sekarang nama ayah itu ada. Kenal, wah ini anak datuk. Satu hal pula. Kalau ada tansil lagi satu hal. Kalau anak menteri, kita tengok darjat dia. Kan? Kerana anak biasa ini siapa ini? Ramai sangat. Nama-nama yang lebih kurang sama. Kan? Tapi kalau dapat saya, kalau dia ada iman, dia akan jaga. Kerana orang beriman ada amanah. Kan? Orang beriman ada amanah. Kerana Nabi bagi tahu, la iman liman la amanah ta'ala. Tak ada iman bagi orang yang tak ada amanah. Dia ada amanah.
Dirinya satu amanah, keluarga dia satu amanah. Kita, anak kita satu amanah. Apalagi yang Allah suruh kita beri perhatian kepada anak. Kalau itu akhlak dah elok dalam rumah, akidah dah okey, nak memantapkan lagi, ya bunayya aqimus salah. Ini peringatan daripada Luqman kepada anak. Ya bunayya aqimus salah. Wahai anakku, tegakkan solat kamu. Jangan tinggal solat. Setiap kali Luqman bila nak berpisah dengan anaknya, anak nak berpisah pada dia, dia tanya, jaga solat ya wahai anak. Dan bila Allah perintah aqimus solat, dia tidak kata wa'amalu solat. Kerjakan semayang senang. Berapa di antara anak kita tahu rukun solat, kewajipan solat, tertibnya, tumakninanya? Berapa? Umumnya kalau kita tanya, semua tak ada jawab. Tapi dah belajar. Benda-benda ilmu yang lain, ilmu dunia, teknologi, semua dah pandai. Tanya yang paling asas selepas dia beriman pada Allah, solatnya. Aqimus solat. Kalau in English, dia kata establish. Not just pray, establish the prayer. Artinya, you laksanakan solat dengan ilmu. You tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. You tahu. You tahu bagaimana nak tegakkan solat sebagaimana Allah perintah kita tegakkan, sebagaimana Nabi ajar kita. Itu yang sebabnya kita anjurkan setiap bulan kursus 1 hari tentang solat. Nah, untuk kali bulan ini pada hari Sabtu akan datang. Tiap-tiap bulan kita usahakan one day course. Kita mantapkan asas daripada awal, daripada adab beragama, terusnya kuatkan imannya, lepas itu kita perkenalkan kesucian, pembersihan bagaimana, kerana Allah tak akan terima salat kalau kebersihan kita itu tak sempurna. Salat itu ada kaitan dengan kesucian. Hadas besar, hadas kecil. Berapa ramai anak-anak kita tahu mandi hadas besar? Pernah tidak ibu-ibu tanya anak perempuan kita, bagaimana ya anak mandi hadas besar? Jarang kita tanya. Kaum bapa pernah tak tanya? Pernah tak kita ajar anak kita bila pergi hadas kecil, bagaimana nak bersihkan dirinya? Kita tak kisah. Kita ingat automatik dia kena belajar sendirilah. Kita yakin begitu. Dia besar nanti dia belajar. Tapi kita mesti ingat, benda itu kalau dari kecil kita biasa lama-lama, dia tahu. Kemudian kalau dia nak perhubungan kita dengan kita baik, senang dia tanya. Kalau dia pun malu, kita pun kadang-kadang dia tanya, kita pun nak jawab susah. Kerana kita pun tak tahu. Bukan? Problem. Kita pun, buatlah apa yang biasa buat. Dia buat. Kita, Aisyah radhiyallahu anha, dalam urusan kesucian ini, sampai mandi hadas besar, dia cerita. Aisyah yang banyak cerita. Dia tak rasa malu. Bagaimana Nabi ambil hadas besar? Siapa yang tahu Nabi yang hadas besar? Sahabat takkan nak tahu. Yang tahu isterinya. Dan kadang-kadang isterinya akan sama-sama dalam bilik airnya, sama-sama mandi hadas besar. Jadi dia tengok Nabi buat bagaimana, akhirnya dia pun ikut. Sebab itu dalam masalah benda-benda dalam urusan rumah tangga ini, Aisyah paling berilmu tentang bab itu. Sahabat-sahabat pun tanya Aisyah. Dia tak malu untuk ceritakan. Kerana ini urusan ibadat. Kita pula sensitif kadang-kadang kan.
Tak boleh. Ini contoh saja ya. Perlu aqimus salah. Mula kita didik anak kita supaya dia punya perhubungan dengan Allah tak terputus. Iman dia kita tak tahu. Kita boleh bagi ilmu, kita boleh bagi macam-macam pendedahan, mantapkan imannya, tapi bagaimana respon dia dari dalam, siapa pun tak tahu. Dan kita boleh terkejut satu hari dia kata, saya dah tak beriman. Kerana kita tak ambil berat. Kedua, kenapa disuruh semayang? Itu tanda. Tanda katanya, dia masih ada hubungan dengan Allah. Solat itu dia kena buat. Kita boleh tengok. Iman kita tak nampak, urusan dalam. Solat dengan perbuatan, dia kena ambil wudu. Dan berapa di antara kita pernah cek anak dia waktu dia ambil wudu? Kita pun tak cek, kan? Kalau dia belajar dengan kawan-kawan, guru-guru, alhamdulillah. Kalau tidak, dia buat apa yang dia suka. Kalau tak sempurna wudu, tak sempurna solat. Berapa orang pernah dengar anak dia sebut Bismillah waktu ambil wudu? Sekurang-kurang sebut Bismillah. Kerana Nabi kata, siapa ambil wudu tanpa Bismillah, tak ada wudu. Diletakkan satu syarat. Start dengan Bismillah cukup. Tak payahlah doa tangan, doa mulut, doa hidung, itu tak payah. Itu Nabi dah ajar. Itu yang kita yang nak susahkan anak. Akhirnya dia kata, tak payahlah. Nak ambil wudu pun kena hafal 10 doa. Doa tangan lain, doa mulut lain, doa hidung lain, ya, doa muka lain, telinga lain. Itu. Kita ni kadang-kadang suka benda-benda yang begini. Akhirnya anak pun rasa susah sangat. Wah, senang saja. Bismillah. Tak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sudah cukup. Ini contoh. Kalau solat dia dah okey, apa yang diperintah oleh Allah melalui Luqman, aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini pendidikan yang perlu kita turunkan pada anak. Bila dia ada solat, kita kena biasakan anak supaya amal ma'ruf nahi munkar. Ajak anak kita buat benda baik. Galak dia buat benda yang baik. Dan galak dia untuk mengajak kawan-kawan buat benda yang baik. Kalau dia abang, supaya dia ajak adik-adik dia buat yang baik. Jaga kebersihan, berdisiplin, jangan ambil barang orang tanpa izin. Benda yang baik. Baik ini artinya akhlak, adab. Yang kita boleh nampak. Supaya dia suka yang baik. Itu semua kita boleh nampak. Solat boleh nampak. Amal ma'ruf, dia suka yang baik. Dan dia anjurkan yang baik. Pasal kita yang suruh dia buat baik, dia pula suruh adik-adik buat baik. Ini dia terus turun. Wanhani munkar. Dan di waktu yang sama, kita kena dedakan anak kita daripada kecil apa yang tak baik. Tipu tak baik. Dosa. Contohnya. Yang kita boleh didik apa lagi? Merokok tak baik. InsyaAllah anak-anak akan tinggalkan. Kalau dia dah tahu daripada kecil. Buruknya benda itu. Mungkin anak itu nanti satu hari berubah pula. Tapi sekurang-kurang kita sebagai orang tua telah buat apa yang kita boleh. Ini ujian Allah pada kita. Wasbir ala ma asabak. Kalau anak dah solat, anak sudah suka buat yang baik, cakap yang baik, bahasa pun dia bahasa yang baik, tak guna bahasa kotor. Lepas itu dia cegah yang tak baik. Benda yang tak elok semua dia tak suka. Dia sendiri tak suka. Pasal kita selalu ingatkan dia. Ini tak baik. Ini haram. Ini haram. Lama-lama dia tahu.
Kita boleh ceritalah kenapa tak baik, kenapa haram. Supaya dia ada ilmu. Kemudian apanya? Wasbir ala ma asaba. Dalam kita solat kita kena sabar. Dalam kita amal ma'ruf kita kena sabar. Kerana orang itu nak dengar cakap kita nak berubah pun kita tak tahu. Tapi jangan kita putus asa, sabar. Nahi anil mungkar pun kita kena sabar. Orang tu buat benda tak elok, cakap dengan bahasa tak elok, kita bagi tahu, dia masih buat juga. Kita tak boleh putus asa. Inna zalika min azmir umur, Allah bagi tahu. Sesungguhnya urusan itu semua memang urusan besar, urusan yang wajib, urusan yang berat. Itu yang Allah bagi tahu. Bukan senang itu nak dirikan solat dengan ilmu pengetahuan. Solat saja siapa pun boleh buat. Dan kadang-kadang kita kalau orang yang datang kepada kelas kita, walaupun belum Muslim, yang cantik itu, kita dapat maklumat dari awal, ini tak Muslim. Tapi dia nak tengok bagaimana kita semayang. Dia nak tengok dengan betul sekarang. Depan dia. Bila saya dengar kata dia belum Muslim, dia nak tengok cara orang Islam semayang, saya ambil kesempatan. Dia tak tahu bahawa saya tahu dia seorang yang belum Muslim. Dia tak tahu kata saya tahu. Ini kita berhubunglah dengan orang-orang yang tertentu. Ya. Alhamdulillah. Bila dia datang, saya kata, you can join us in prayer. No problem. Kalau di masjid susah kan. Banyak pantang larangnya. Ya. Kalau di tempat yang di rumah kita senang. Dewan kita senang. You can just join us. First time dia rasa, bolehkah saya semayang? I'm not a Muslim. Pegang baby lagi. Alhamdulillah. Ikut dia. Contohlah. Ya. Apa yang saya nak sebut tadi, kita kena sabar. Ya, kebetulan ni ujian Allah kepada kita. Khususnya bila anak kita tak ada keimanan. Dia telah terdedah dengan suasana lain. Akhirnya dia sudah berumah tangga dengan orang yang tak seagama. Satu ujian bagi kita. Inna zalika min azmir umur, Allah beritahu. Wahai anak, memang urusan itu urusan yang berat. Tapi jangan susah hati. Bapa ada, ibu ada, kita akan bantu. Jadi benda-benda kalau kita kerjasama, tak rasalah berat. Apa yang mampu buat, you buat. You tak mampu, you maklum pada kita, kita follow up. Contohnya. Dia seorang nak buat susah. Kalau dia dah buat, kita pula, okey, you doa sekarang. Biar kita pula follow up. Jadi tak rasa beban. InsyaAllah, kalau dia jaga solat dengan betul, dengan ilmu, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Solat itu mampu mencegah orang itu daripada buat benda yang fahsya dan munkar. Solat tadi pun sudah mampu jaga dirinya. Walaupun dia akan terdedah, mungkin dia terbuat, tapi insya-Allah tak lama, tak panjang. Kerana apa? Dia solat 5 kali satu hari satu malam. Kan? Dia buat dosa, nanti nak sembahyang Zuhur, teringat dia. Lepas tu buat dosa lagi, sembahyang Asar pula, teringat dia. Jadi benda-benda solat itu yang akan mengingatkan orang itu, mudah-mudahan dia semakin tinggalkan benda yang tak baik. Itu sebagai contoh. Apalagi peringatan untuk anak. Wala tusaqir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Allahu akbar. Ini cara kita nak didik anak kita. Wahai anak,
Jangan kamu berlagak sombong. Khususnya bila orang cakap dengan kamu, jangan paling wajah kamu daripada dia. Bila orang cakap dengan kita, wajah kita kena tengok. Khususnya one to one kan. Orang tua cakap dengan kita, jangan muka paling tempat lain. Tengok. Mak kita cakapnya, tengok. Tok guru cakap dengan kita, tengok. Itu kalau zaman Nabi, waktu imam sedang khutbah, Rasul khutbah, semua orang tengok Nabi. Tapi kalau kerana Nabi cakap dengan kita, dia tengok kita, eye and eye contact lain. Macam kita lah kalau cakap kan, suami isteri cakap, satu macam dia pandang tempat lain. Artinya dia tak layan lah. Bukan. It's good. Wala tusair qaddal qillina. Saya tengok kadang ada orang anak muda sekarang. Waktu kita cakap, dia punya muka paling tempat lain. Itu satu sikap yang biadab. Tak hormat orang tua. Tak hormat tok gurunya. Tak hormat kawan yang nak nasihat dia. Ini sebagai contoh. Wala tamshi fil ardi maraha. Bila jalan atas bumi Allah, kalau kita nak exercise, waktu exercise kan, nak jogging kan, tak apa. Larilah berapa cepat. Tapi bila jalan yang normal, khususnya bila jalan dengan orang yang tua, ada orang anak-anak yang lebih kecil, wala tamshi fil ard. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lembek. Setengah orang lembek satu macam pula. Menyusahkan orang lain, sederhana. Jalan atas bumi Allah ini supaya kita bersama orang yang lemah, anak-anak, dan kita bersama orang tua. Orang tua pun boleh jalan kita, anak-anak pun tak. Memang anak dia biasanya jarang jalan. You lepas saja dia lari. Itu anak-anak dia lari. Memang dia lari. Sonok. Dia suruh kita kejar je. Tapi dia tak tahu bahayanya. Kita yang tahu bahayanya. Dia lari. Dia lubang ke apa kan, dia lari. Lepas jatuh baru dia sedar. Kita hati-hati. Wala tamshi fil ardi marah. Ya. Kerana Allah tak suka sikap-sikap itu. Sombong, nak menunjuk, jangan. Walaupun kita dah bagi macam-macam nikmat pada anak, jangan lupa untuk mendisiplinkan anak, jangan berlagak, jangan sombong, jangan. Dalam ayat ini, bila dijelaskan oleh Nabi, ini kita masih susah nak amalkan kerana kita selama ini tak terdedah dengan hukum itu. Sombong ini boleh datang daripada rupanya, bukan? Kalau dia handsome lah, lawa sikit, bukan main, satu macam dia rasa. Ya. Model pula, jadilah. Bukan. Selebriti pula, dia menjadilah. Semua itu tambah-tambah. Kalau dia memang orang ada iman, walaupun bagaimana dia tahu merendah diri. Dia tak sombong. Dia tak rasa, you jangan ingat saya ni orang tak kenal saya kan? Oh. Dia tak kenal, berarti tak gunalah kau. Saya selebriti pun dia tak kenal. Orang dulu kalau dia semakin hebat, dia semakin tawaduk. Ya. Ini dalam rupa. Yang kedua, pakaian. Pakaian ini juga bahaya. Sebab itu Nabi sebut pakaian. Bila pakaian khususnya lelaki, jangan pakai pakaian yang terlalu panjang, lebih daripada buku lali. Ini bagi lelaki. Kita tak ingat. Kita ingat perkara itu normal. Kerana siapa yang pakai pakaian yang labu sangat, itu pakaian orang yang sombong. Sebab itu Nabi suka pakai pakaian apa-apa atas buku lali. Bagi lelaki. Bagi lelaki. Kita anggap, Allah, saya dulu pun begitu bila saya pergi buat, saya ambil tailor, saya kata,
My trousers above ankle, ya, above ankle. No problem. I'm a tailor. Saya tahu lah. Bila saya siap, saya pakai, this is below my ankle now. It's very short already. Yang lain lagi panjang. I said above my ankle. Tak cantik, dia kata. Tergantung-gantung. Saya kata, I am wearing, not you. I pay. Saya kata above. Don't you understand above? Senang saja, saya nak pakai bukan tuan. So, please correct it. It's not right. Tak betul. Saya kata, I pay. And then I want to wear, you have a problem kah? Kadang problem itu. Dia rasa pelik sangat. Wahai itu yang Nabi ajar, contohnya. Karena kadang pakaian itu boleh jadi orang itu takabur. Nak bagi jam, bagilah jam. Sekarang jam alhamdulillah RM50 pun ada. Nama lebih kurang. Dulu Rolex, tapi ini Lolex. Ada Lex di belakang, tapi sparing R tak ada L, ada Lolex. Jadilah. Yang penting ada jam, bukan? Oh, jangan kecil-kecil. Wah, sudah. Yang mahal-mahal, kan? Bahaya. Nanti dia takabur. Ya, sebab itu kita kena didik anak kita jangan sombong. Merendah diri. Itu kita boleh tahu bila kita bawa anak kita berjalan, kan. Tengoklah cara dia berkawan, dia cakap dengan anak-anak orang lain, kita boleh tahu. Kalau kita seorang yang sangat sensitif, ya, yang kita boleh tahu. Kalau kita memang dia punya cakap pun kita tengok, dia punya body language pun kita tengok. Wah, dia ni anak aku pun bukan main, ya. Dia pandai, ya. Tapi cara gaya itu kita kena didik. Wahai anak, lain kali kalau cakap orang, you jangan judgmental, jangan takabur, jangan kata I semua saya boleh buat, saya main. Walaupun memang you pandai, you tak payah cerita kepada orang kepandaian you. You boleh kongsi-kongsi, tak apa. Jangan dedakan I, kalau begini, I kalau barang ini saya memang tak pakai lah, tak ada standard. Jangan cakap begitu. Kita tahulah, kita taklah jadi macam tu. Anak-anak boleh jadi. Jadi kita kena ingat, sebab tu kalau nak beli anak, belilah apa yang patut. Ya. Dia perlu kereta. Kereta untuk apa? Transportkan point to point, itu saja. Bagilah Myvi dulu kan. Jangan kecil-kecil sudah Mini Cooper. Bukan. Tapi kita memang mampu, kita ada duit, tak ada masalah. Tujuan kita buat supaya kita didik anak kita. Anak kata, takkanlah saya nak bawa Myvi, Bapak. Bapak Porsche. Mak pula BMW. Saya korang-korang pun Mercedes lah. You bagi pula. Contoh. For us. Kalau you mampu itu cukup. Yang penting, ya, kalau you mampu lagi satu masa, you ada wang lagi, you nak tambah, silakan. Tapi kita nak didik dia. Bukan kita tak boleh bagi. Kita tengok. Takut nanti dia pakai pose, dia ada satu macam. Cakap pun macam pose. Dia jalan pun macam itu. Kan? Itu semua masalah itu. Saya didik anak-anak saya kadang begitu. Dulu saya kecil, saya naik motor apa? Motor Cup itu, 70cc. Honda Cup. Dapat anak satu, Honda Cup juga. Dapat anak dua, Honda Cup 4 passengers. Jalan sampai nak naik bukit, kena pakai kaki. Enjin tak kuat. Kadang-kadang berhenti. Tak apa. Pelan-pelan kita naik apa yang ada. Kalau terlalu sangat kita layan kehendak dia, dia datang sikap takabur.
Itu penting lah. Nak makan-makan sekali-sekali bawa warung-warung lah. Jangan semua 5 star. Buffet. Sebenarnya dia sakit perut. Dia kena dengan tepi jalan dia sakit perut. Imuniti tak baik. Kita kena dedahkan ini biasa sebagai tan lasak. Supaya dia tak cerewet sangat. Nak makan pun senang. Dia nak hidup di mana pun senang. Ini semua latihan. We have to train our children to be tough, orang kata. Ya. Umar radhiyallahu anhu cukup marah. Kalau ada pemuda-pemuda jalan lembek satu macam, lemah satu macam, dia cukup lemah. Dia cukup marah. Be a man, dia kata. Kita orang Islam, pejuang, warrior. We are soldier of Allah. Jangan duk lembek satu macam. Kadang-kadang kita pun duk biasa kan. So, pakaian pun bagi lasak. Sebab itu Nabi suka lelaki pakai pakaian yang kasar sikit. Sebab itu lelaki tak boleh pakai silk. Bukan. Kenapa silk tak boleh kita pakai? Bukan dia najis. Perempuan boleh pakai. Sikap perempuan memang dia kena lembut. Sikap lelaki kena kasar sikit. Pakaian pun bagi dia kasar. Supaya dia rasa, alamak kasar lah. Ini. Ya. Itu lelaki lah kena. Ini juga lembut. Pakaian pun dah lembut. Lama-lama dia jalan pun macam sutera. Sakitlah kita waktu itu. Otak kita pun sakit. Bukan. Kita lembut ada tempatnya. Ya. Tapi pribadi mesti kita nak anak lagi buat kerja lelaki. Angkat benda yang berat. Ini nak angkat benda berat. Tak boleh. Akhirnya anak perempuan yang angkat. Tak patut. Sepatut yang berat-berat anak lelaki yang ambil. Mak dia jangan ambil. Panggil anak lelaki. Tapi kadang anak lelaki pula tu buat. Beratlah mak. Itu beratlah. Kalau dia kata berat. Berat anak itu. Ada problem lah. Sebab itu kita buat latihan. Setiap tahun kita buat kemah ibadat. Camp ibadat tahan lasak semua. Semua outdoor. Tak ada yang indoor umumnya. Naik bukit. Masuk gua. Menghadapilah kegelapan. Menghadapi macam-macam. Supaya anak kita overcome fear. Kalau dia takut ini, takut itu, setengah orang dah sampai tepi sungai, tak turun. Tak boleh turun. Kena air menangis. Anak lelaki kita pun naik pening kepala juga. Sampai yang grup yang kata, apa nak buat ni? Perempuan dah turun juga tak turun lagi. Oh, tak boleh, dia kata. Saya fobia dengan air. Astaghfirullahalazim. Akhirnya, jemaah Fasi bawa jumpa saya. Saya cakap 20 minit. You tahu kenapa mak bapak you hantar ke camp? Dia mau you jadi seorang anak laki. Dia mau you jadi seorang yang berani menghadapi ini semua. You tengok orang lain semua turun. You mau balik nanti nak cerita kata you tak turun ke air. You balik sekolah nanti orang tanya apa you buat dalam camp. Oh, saya tak turun. Malu. You must be proud of yourself. I will bring you down. Alhamdulillah. Turun dia. Legah lepas tu, suka air pula. Susah nak naik pula. That is how we train the children to be tough. Tahan lasak. Itu yang kita buat. Inilah orang kata perlu kita usahakan. Kalau ibu-ibu dan bapa jom ada tengok kita punya aktiviti, you can send your children. Untuk kita bantu supaya kita terap nilai, supaya dia hormat orang tuanya, dia hormat orang yang adik-beradik dia yang lain, dia ada semangat teamwork, dia ada disiplin. Semua itu kita akan reinforce dalam camp ibadah kita. Tapi kita tak nama camp ibadah, kita panggil youth camp. Ya. Tahun ini youth camp telah diisytiharkan Pulau Langkawi. Bila kita dengar Pulau Langkawi saja,
Australia sudah hantar message. Kata, we have a team of boys and girls ready to come. Akan dihantar. Pasal Langkawi kebetulan terkenal, kan, dengan turis punya island, kan. Yang lain kadang-kadang Ulu Langat lah, Kuala Kubu lah, orang tak kenal. Sebut Langkawi, ya, wah, Australia pun dah hantar lah. We are sending our children. I said, no problem. Ini contohlah amalan-amalan yang perlu kita usaha untuk memastikan anak kita hidup dalam suasana yang boleh membantu jadi anak yang baik. Righteous children. Itu mak bapak kena ambil berat dah. Ya. Tentang suasana anak saya nak tinggalkan pesan, kita tahu perubahan anak kita. Kalau kita selalu tengok. Bila you nampak saja ada perubahan, quickly you must take action. Atau you boleh hantar jumpa kita, biar kita bantu. Don't wait until anak itu dah terperangkap dalam sangat. Bukan tak boleh bantu, tapi lambat. Sebelum dia terperangkap dengan suasana yang tak elok. You nampak dia punya suasana dah berbeza, cara dia bercakap, semayang dulu rajin, sekarang dah selalu lewat. All these are not a good sign. Ya. Kemudian cek lah. Sekali-sekali cek poket dia, ke baju dia. Saya ingat kalau anak isap rokok senang kita tahu. Bukan? Pasal bau dia. Then you must talk to them already. Pasal selepas rokok, the second level, benda lain. Dan dia gone. Kalau sampai level itu, memang susah. Sebelum sampai level itu, kita dah lindungi dia daripada itu. Kenapa suasana tidak membantu di luar. Kita boleh bantu dalam, di luar kita tak boleh bantu. Sebab itu we must be very alert tentang perubahan sikap, perubahan tentang budi bahasa dia. All this kita kena tahu. Cepat kita atasi, mudah-mudahan dia berubah dengan cepat, insya-Allah. Kalau ada soalan kita persilakan. Naam. Biasanya dalam anak-anak dalam usia berapa yang dia nampak berlakunya perubahan? Umumnya lah, kalau kita tengok pendidikan Islam yang diajar oleh Nabi, 7 tahun kita mesti biasakan anak solat. Selalu solat, contohnya kita kena suruh dia datang. Makan minumnya, tangan kanan. Semua dah kena reinforce already. Kerana dia masih kecil, senang. Dia ikut. 10 tahun, we must be very serious already. 7 tahun, daripada kecil sampai 7, kita bolehlah main-main dengan dia lagi. 10 tahun, we must be serious. Because selepas itu, dia punya pendedahan dah lain. Masuk dari 12 tahun, dia punya sudah nak masuk teenagers. Waktu itu is a critical time. Kalau dia dapat kita disiplin dari 10 sampai 12, kemudian suasana itu kita dapat jadikan dia suasana yang baik, then we must also monitor because that time dia punya pendedahan dah berubah. Pasal dia lebih banyak kawan di luar sekarang. But from 7 we start to monitor. Kecil-kecil dah monitor, 7 kita masih fleksibel lagi. 10 kita kena reinforce. Selepas tu we have to reinforce already. Monitor dia punya kawan. Kadang kita hantar dia sekolah balik, kita kena cek buku-buku dia. Bukan cek homework saja. Apa dia buat balik, tapi sekarang zaman teknologi ni ujian dia lagi berat. Bukan? Dulu macam-macam gambar dia boleh buat balik. Foto kawan-kawan yang bagi, dia terdedah. Yang tak sepatut buat balik, nanti ada pula kotak rokok semua, ada lighter pula. Semua ni you kena ambil itu. Tapi sebelum you ambil, cara yang paling baik nak disiplin anak, pasal kita dari kecil dah didik, jangan bohong. Jangan bohong. Jangan izin anak kita cakap bohong. But we must be 3 steps ahead of them. We must be very smart. Jadi kalau dia balik, kita cek, jangan bagi tahu kita cek. Walaupun benda itu ada, jangan angkat dulu. Biar.
Jadi kita pengen anak kita orang Islam. Kita tahu rumah ini rumah orang Islam, keluarga kita semua Islam. Kita tahu benda yang mana baik, benda yang tak elok. Tak sepatutnya benda tak elok masuk rumah. Tapi kita dah ingat kita kena cakap benar. Bagi tahu yang tu. Faham tak? Faham tak? Kita tak boleh bohong. Allah tak suka orang bohong. Kalau you cakap benar, Allah maafkan kamu. Bapa pun maafkan kamu. Faham tak? Faham? Oh, dia dah faham. Ada tak barang-barang yang tak sepatut you bawa masuk ke rumah ini yang telah you bawa masuk? Umumnya anak, tak. Kita dah tahu dia bohong lah. Kita reinforce cerita lagi tentang masalah bohong. Kemudian kali kedua kalau boleh, letaklah rotan tepi itu. Paling Allah tak suka cakap bohong. Nabi cukup tak suka orang cakap bohong. Bapa pun tak boleh kalau orang cakap bohong. Tapi you cakap betul, alhamdulillah. Bapa doa supaya kau selamat. Ya, Allah maafkan kamu, bapa semua maafkan. Ulang balik. Why we have to be disciplined then? Because dia terbiasa. Nanti dia akan cerita. Okey. Tolong bawa barang-barang yang tak sepatut you bawa balik. Yang kita cakap tadi kenapa? We know already. Bukan kita buat andaian. Tapi kalau kita buat andaian, salah kita. Dia cakap betul, kita masih tak percaya. Waktu cakap betul pun bapa tak percaya. Bapa dengar cakap orang, susah. Benda yang kita nak buat sesuatu tu, we must 100% sure. Bukan kita hearsay, kita nampak sendiri, benda itu ada. Atau kita nampak di luar, memang dia buat benda itu. Kita nampak, bukan kita dengar. Dan kita boleh cakap. You know, bapa cakap ni bukan bapa dengar dari siapa. Kebetulan Allah nak tunjuk kepada bapa. Bapa selalu ingat ke Allah. Selalu bapa doa. Allah akan ingatkan. Allah akan bagi tahu. Kita nak supaya dia tahu. Wah, bagaimana bapa aku tahu ya? Pasal saya selalu berhubung dengan Allah. Allah Maha melihat. Slowly you tengok anak itu dia takut. Dia teringat kata Allah Maha melihat. Dia tak boleh lari daripada Allah. Dia boleh lari dari bapa dia. Tapi bagaimana bapa boleh tahu? Kerana bapa selalu berdoa dengan Allah. Allah beritahu. But you must be sure dulu. Yeah, that age now is a very... Itu benda kecil lah pada kita ni mungkin dalam keadaan yang family matter. Tapi benda yang lebih besar lagi, kalau kita tengok akhir-akhir ni, berlaku pembohongan tu boleh. Apa yang diperkatakan oleh mana senior politician kita, benda ni dia efek kepada dia punya grassroots yang begitu ramai. Correct. So, kita pun dah jadi macam serba salah. Betul. So, kat sini macam mana? Inilah yang kita kata dalam agama ini. Kadang ada perkataan itu mungkin betul pada satu segi. Tapi you tak boleh cakap secara terbuka. Orang ambil kesempatan. Ya. Secara pribadi, kalau saya rasa, bukan kata saya bohong. Saya tak cerita ke semuanya. I don't have to tell you everything. You tanya saya bagi contoh. Zaman Nabi pernah ada satu kumpulan pemuda diburu oleh kumpulan lain. Dia nak pukul orang ni. Nabi sedang duduk di sini contoh. Pemuda itu lari. Kemudian dia nampak ada tempat di belakang Nabi, tempat untuk sembunyi. Dia lari di belakang, dia sembunyi. Rasulullah SAW, dia bangun, dia duduk sebelah sana. Dia duduk sebelah sana. Jadi orang yang memburu orang ini datang. Tak jumpa budak-budak itu lagi. Tanya Nabi. Dia tahu Muhammad ini tak pernah cakap bohong. Dia tahu Muhammad ini belum nak jadi Nabi. Dia tak pernah bohong. Jadi kalau dia jadi Nabi, dia pun tak akan cakap bohong. Dia tanya lah Muhammad, nampak dah? Nabi kata tak nampak. Dia bohong tak?
Persatu kita nampak bohong dah. Dia cakap itu bukan dia bohong. Dia cakap dia tak cerita dengan sepenuhnya. Betul. Waktu saya nampak budak itu lari, waktu saya duduk sini. Saya pindah duduk sana. You tanya saya waktu saya duduk sana. Waktu saya duduk sana, saya tak nampak. You see, itu bukan kita bohong, itu kata hikmah, wisdom. Kerana dia pun nak selamat, dia tak tahu kenapa orang ini nak buru. Jadi dia nak selamatkan orang itu. Tapi you must make some movement. You don't tell the whole truth. Tapi kalau kita guna istilah bohong, ada kadang-kadang wajib digalakkan selamat kita. That is the dangerous approach lah. Betul lah masalah itu sekarang. Kalau orang atas pun boleh buat macam-macam. Orang bawah, dia kata, kalau the big fish boleh, kita akan small fish tak boleh. Itu yang jadikan masalah. We don't have good example. Nabi was the best example for the umat. Kita fail to be there. Ya. Pembohongan ini satu penyakit. Anak-anak kalau biasa bohong, memang sakit hati kita. So we must train them from young not to lie. Ya. Ada lagi soalan lain? Kaum ibu ada apa-apa soalan atau anak-anak kita semua alhamdulillah. Ya. Berapa di antara kita dah biasa ikut kita kursus solat? Pernah tak? 1, 2, 3, alhamdulillah. Kalau siapa yang tak sempat, boleh hantar ya anak-anak pun. As long as they are 10 above lah. Mungkin kadang orang tak 12 kan. Takut dia terlalu muda, dia korang mengikut kan. Ada juga yang datang yang muda. Ya. Ada yang datang sampai 2-3 kali. Takut kita terlupa. So it's a day course. Dia start dari pukul 9 pagi, berarti 8.30 Jumaat dah sampai. Buat pendaftaran, dapat buku masing-masing. Then it will end at asar time. Kadang kita habis sampai pukul 6. Ya. Bila banyak soalan. This is a very good kursus so far lah. Ya. Kerana ini satu ibadat yang kita buat tiap-tiap hari. That's why we must make sure that we have the right knowledge, right understanding. Ya. Ada soalan terakhir? Nah. Trend budak-budak sekarang ni, kita lebih dengar cakap ibu ni daripada cakap bapak ni. Jadi macam mana kita nak overcome tu? Ya. Ya. Saya ingat dia lebih senang dengan ibu kerana ibu selalu communicate dengan dia. Ya. Ini memanglah perhubungan anak dengan ibu memang fitrah dia begitu. Kita yang lahirkan baby kan. Jadi kita punya perasaan dengan anak lain. Dan anak dia rasa cakap dengan ibu, walau ibu tu marah pun lain cara dia marah. Dia takut dengan bapa itu pasal kita authority kan. Tapi kita kena mendekati lah. Yalah, itu pepatah orang tua kata, sayang ayah ni sebab anak, dengar kata sayang ibu ni tak berbelah bagi. Kan? Jadi maknanya kaum ibu lah yang lebih lebih akrab kerana fitrah dia lain. Yang masak untuk anak ibu, bukan. Yang nak basuh bapa mana nak masak. Bapa pun ibu yang masak, bukan. Jadi dia boleh tengok everything mother senang. Sifat semula jadi mak pun dia lebih lembut. Ya. Laki ni memang kena ada authority, tapi we must come down to them. Kita must engage. Dia memang hormat kita bagus. Dia nak tipu kita senang. Nak tipu mak susah. Pasal mak tahu anak-anak. Bukan? Selalu dia di rumah, anak kecil-kecil pun rumah mak yang tengok daripada pagi sampai malam. Bapa tengok pukul berapa saja kan.
Berapa jam satu hari lah, itu je. Tapi mak dia punya pendekatan lain saja. We must engage. That's how I train my own children. I engage with them. I get that involved dengan kerja-kerja kita. Apa yang kita kerja yang baik, kita ajak anak kita. Ya, mungkin macam anak-anak kita semua sekarang, dia good in media. Dia akan ajak anak dia juga ikut guna media untuk buat yang baik. Lama-lama anak itu terlibat. Dan kita boleh cerita, nak guna alat ni begini. Dia belajar lah. Then you engage. Then it help. It help. Tapi di sini Ustaz kita nampak akan berlaku sedikit percanggahan. Akan berlaku sedikit percanggahan antara suami isteri dengan anak. Bila kita duduk perhati ramai kawan-kawan kita, especially bila anak besar lah. Anak dah besar, balik daripada luar negeri apa semua. Saya nampak banyak permasalahan ni berlaku pada keluarga kita sendiri. Yeah. Kawan saya pun ada yang komplain. Correct. Sebab itu kita kena be very careful. Kalau benda dah berlaku, sebelum the next batch anak-anak yang kita nak hantar luar negara, we must send them for orientation. Bukan yang kerajaan buat. Lain. Dengan guru-guru kita minta dia jumpa, buat persiapan sebelum dia keluar. It's very important. Because kita ada contact. Everywhere almost, Alhamdulillah, Amerika lah, UK lah, mana kita ada contact. Kalau kita tahu anak ini nak ke sana, we will give them all the good information. Lepas kata all the good people is there, you can contact them. And we can send the info to our contact. They can even ziarah mereka supaya dia ada perhubungan. Environment play a very important role. Tapi we have to make our children supaya proud to be a Muslim. Di mana you pergi anak, you jangan lupa. Ya? Kita adalah orang Islam. And we represent the umat. Secara tak langsung, we represent umat Islam. Umat Nabi Muhammad. Orang tengok perangai kita, kalau baik, orang kata Islam itu baik. And apalagi kalau anak-anak dihantar pada kita kan, apa yang saya akan tekan, wahai anak, you tahu tak kenapa you boleh sampai ke peringkat ini dan you boleh sampai ke luar negara? Ini kerana pengorbanan ibu bapa. Yeah, we invest in you. They have spent 100 over 1,000, maybe million of ringgit to educate you. Kalau you go out, you must remember, saya selalu tekan, you tak bawa diri you saja, walaupun you yang sendiri keluar. You bawa nama keluarga, khususnya nama bapa you. Because in your passport, your IC, you have your father's name. Silap you buat, you cemarkan bapa you. You cemarkan keluarga you. You mesti ingat. We put that kind of value. Supaya dia sedar, but he's not alone. Problem is always there. But you know your mother is here, your father, dengan teknologi sekarang, you can just call. Guru-guru kita ada, you can even call your teacher. Seek advice, what to do. Yang kita paling takut bila anak kita hantar luar negara, ialah sana dia tak ikut hukum agama. Pergaulan cukup bebas. Ya. Laki perempuan, you are free. Yang kita paling takut dia kahwin. Susah nak kahwin sini, kahwin sana, tak payah masuk Islam. Kan? That one very dangerous. Dan kalau kita tak erti nak tackle that problem, dia tak balik. Dia tahu. Masyarakat kita tak boleh terima. So dia tak balik. He cut you off already. Hilanglah. Anak kita yang kita belah sampai 18 tahun, kita bagi macam-macam, kemudian kita hantar luar negara, that is perjuangan, pengorbanan, terkorban kita. Dia tahu kalau dia balik, kita kata ini haram-haram, dia tak nak balik. Dan dia sudah dapat suami sana. Banyak dah berlaku. So that's why we say to the parent, you can try your best.
pergi ziarah, minta mereka balik ziarah kita, keluarga yang lain. Waktu balik kita cari jalan untuk mendekati. Jangan marah. You marah, dia lagi tak terbalik. Benda dah terlajak. But we have to win them over a bit. Kadang-kadang yang peliknya, yang saya pernah tengok kan, yang peliknya, yang tak masuk Islam itu kerana kita tak suruh dia. Kita tak bagi tahu mesti masuk Islam. Dengan agama itu nafsi-nafsi, very personal, bukan? Ya. Kalau di sini dia kena masuk, kalau di luar tak perlu. Akhirnya yang takut ni bukan yang tak Islam, orang Islam ni takut. And that is the problem we are facing today. Tapi we say, don't give up. The only best way, kalau dia balik, suasana sini membantu. Bukan? Di sana suasana tak membantu. Dia cases, habis, putus silaturahim. Selagi kita boleh minta dia balik, bila balik cara kita layan mereka, ya, cara hidup kita dia tengok. Ya, the non-Muslim akan tengok. And then this is Islam. Kita masuk. Tak mustahil dia boleh berubah. But they must be aggressive on that lah. That means they must take the initiative untuk suruh anak tu balik. Itu yang kita satu pengorbanan yang besar. Nak hantar anak luar. Jangan anak luar dengan anak dalam negeri ini pun. Yang kita hantar ke boarding school. International boarding school. We have that problem already. Sudah berapa kes yang datang kepada kita. Tapi Alhamdulillah, selepas berapa kali kita berbincang, dia balik pada Islam. Ada satu kata, I'm an atheist. I don't believe in all this God. These are all nonsense. Mana mak bapak tak pening kepala? Nak kata tak bijak, IQ very tinggi, very high IQ. You tengok dia cakap pun, wah ini banyak ilmu ni, banyak membaca. Tak baca buku yang tak betul. Yang satu lagi kerana kawan. Bebas sangat akhirnya, I'm no more Muslim, I'm a Christian. Tapi Alhamdulillah lah, mak bapak tu ambil inisiatif. Dia kata, you must go for counselling. Condition. Dia buat condition. I will discuss with imam ka or any people, any Muslim, one condition. He must speak English. Wow. Pasal dia pun yang English speaking. Dia kata kalau cakap Melayu kolot, judgmental with one. Ini kampung sangat. Kita nak cakap orang putih. Dia kira maju sikit lah. So they get to know us. They send their children. Alhamdulillah. After few series of discussion, dia pun kembali. Lepas tu dia kata, saya kena isi borang. Saya tak payah. You tak payah isi borang. Saudara baru lah isi borang. Pasal you punya IC semua dari Islam. You punya birth certificate Islam. You just have to come back to Islam. Alhamdulillah. But don't give up. Yang saya kata itu, masalah kita tahu wujud. Kalau kawan-kawan kita punya anak ada, kalau dapat kita mendekati mereka untuk jumpa kita bagaimana, kelas-kelas dia tak datang. Mau mungkin waktu kita buat makan minum, family saja. Jadi kebetulan kita hubungi kita kalau kita lapang bincang, kita bincang-bincang lah. Very informal. What is important, we want to create the interest in them supaya dia ada minat balik. Yang tak Islam pun ada minat. And then we share about Islam. Tengok respon dia bagaimana. Ya. Yang baru ini itu kita begitu. Yang datang tu first time dari luar negara kan. Dia bawa baby, kita kemudian baby tu suka kat kita. Jadi baby tu datang, lepas itu kita cerita kat dia, kita tunjuk ada macam poster yang ada dalam dewan kita, explain to them, and they're very impressive. Oh,
Oh, we are all like one, we are all big family. Kita nak supaya dia jangan fobia, takut pada Islam dulu. Kadang orang fear kan, takut. Bila takut, orang tak mau tanya. Itu insya-Allah. Kalau kita tahu dah kes-kes dia, maklum pada keluarga jumpa, panggil keluarga jumpa kita dulu untuk kita dapat feedback bagaimana benda itu berlaku, bila dia berlaku, supaya we know, and then supaya boleh bawa dia. Kalau dia tak mau datang, kita boleh buat di rumah, waktu kita makan tea ke apakah, when they are around, kita datang. Secara tidak formal. Jangan plan, jangan bagi tahu ke dia pun. Kalau dia tak, bagus. Yang tak nak itu je kita jangan bagi tahu. Mudah-mudahan. Dakwah ini perlu kepada kesabaran, ilmu, hikmah, approach kena betul, insya-Allah. Ya. Hanya saya nak maklum para jemaah, anak-anak kita yang membesar ini, kalau you nampak dia punya perubahan, please be alert. Ya, mak will understand better. Ya. Tengok dia, cepat tanya, cepat-cepat kalau boleh bawa dia. Dia nak datang kat kita, dia tak biasa. Kita biasa bawa, kita pergi shopping dulu, kata. Singgah di satu tempat. That's how you plan. Kalau singgah tempat kita. Kalau dia senang nak bawa, senang tak apa. Setengah orang dia sebut saja nak jumpa ustaz. Tak nak. Jadi kita bolehlah buat apa caranya sehingga dulu kita ada satu family begitu. Mak dia itu masuk Islam. Seorang yang intelek, ya. Tak tahu apapun Islam. Sampai ada cucu. Cucu tanya, atuk tak boleh jawab satu pun. Pasal memang dia tak pernah belajar tentang Islam. Tak pernah semayang. Tak pernah puasa. Tapi sekarang sudah ada cucu. Dengan izin Allah, Alhamdulillah. Kita rancang dengan anak itu. Bawa, lepas kat kita. You excuse yourself. Kata you nak keluar beli barang. Biar dia 1 jam dengan kita. Jadi 2-3 kali lepas dia, are you having some class here? Kita tahulah, mungkin orang tua topiknya kita tukar. Dia punya interest berbeza, orang tua punya interest berbeza. Kita tukar topik. Kita bincang masalah harta pusaka, inheritance contoh. Yang orang tua-tua nak tahu ini kalau kita mati bagaimana, suami mati bagaimana. That is very interesting. So we touch on issue yang kita rasa dia boleh respon. Akhirnya tiap-tiap kali kita ada kelas, dia bilang anak dia hantar saya. Mula dia pun yang curi hantar. 1 jam hilang. Lepas tu, where is my son? I think he is out to do some errands, saya kata. He'll be back in an hour. Tapi di situ kita dah buat lah. And that's how we work. Ya. Kita tak putus asa, kita tak akan marah dia, kita akan cuba nak tengok apa yang boleh kita tarik perhatian dia supaya dia mulai nak tahu tentang bab itu. Then that's how we come in. Alhamdulillah. Akhirnya semayang, lepas tu dia dah mulai puasa semua. Alhamdulillah, syukur. Never give up. Yeah. We can help your friend, kawan-kawan kita ada masalah. Yeah. We can try to help each other lah. Ada soalan terakhir, Muslimat. Hari ini soalan, Alhamdulillah. Ya. Macam, ya, kaum bapa katalah pasal ibu-ibu dia dekat dengan anak. Ya. Yang susah nak dekat dengan anak, mungkin bapa dia. Anak pun susah nak cakap dengan bapa. Ada goodnya anak takut bapa, bukan tak boleh. Dia perlu dia takut. Sekarang bapa tak takut, takut mak pula. Ya, pasal mak tu garang. Bukan. Ya. Alhamdulillah, satu orang mesti dia takut. Baru you can control. Kalau dua-dua tak takut, then you cannot control that. Yang susahnya bapa takut kat mak. Takut, bapa pun takut mak. Saya dah dapat satu viral. Nah.
Ini berlaku di Amerika. Di Amerika. Nah. A young Christian boy possibly died on the surgery operation table on this. Christian ya. Then Then nama dia Bobby Anderson, the son of a well-known Christian pastor in Atlanta. Okay. Suffered internal injury from an automobile accident and was technically dead for 3 minutes before being resuscitated. During that time, the 12-year-old claimed that he visited afterlife and spoke several leading figures of the Islamic religion. I didn't see Jesus anywhere. He told me lah. okay. And then there was someone named Allah and someone named Muhammad. And there were 3 beautiful women around me. No. But I didn't see not even grandma, even Okay. the darker skin. They were like us at all, dia katakan. I asked my father why wasn't Jesus in heaven today. He couldn't give me an answer. I never heard of Allah before this, but now I'm gonna read more about him. He seemed pretty real to me. Saya dapat budak di Amerika. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baby fitrah lah. Semua fitrah dia, insya-Allah. InsyaAllah kalau tak ada apa soalan lagi, kita akhir majlis kita. Jangan lupalah ya usaha kita. Kalau kita nak anak yang baik, zuriat yang baik, we have to be very active now. We should be very careful and alert tentang perubahan. Kalau kita tak ada masalah, syukur. Mungkin kawan-kawan kita yang kita tahu ada masalah, kita cuba bantu mereka. Ya. Allah suka bantu orang yang suka membantu sesama mereka, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.